Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi lagi saya hormati para imam, para bilal, barisan kepimpinan surau serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah taala izinkan kita bertemu. Cuma pada malam ini tuan-tuan, kita tidak ada kitab yang akan dibedah ataupun tidak ada kitab yang akan dibahaskan. Jadi kira tema kita pada malam ni bebas. Bebaslah. Cuma duk fikir apa yang kita nak bicarakan malam ni. Saya nak sambung yang saya sebut pada bulan yang lepas berkenaan dengan fatwa zakat kontemporari yang kita bentangkan dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Ada 13 paper yang kita bawakan dan satu saya telah bahaskan pada pertemuan yang lepas berkenaan dengan hukum forex, hukum zakat ke atas pelaburan forex. Jadi insya-Allah malam ni kita akan bahas lagi 3 lah, lebih kurang 3, sebab daripada 13 paper tu 4 saja yang berkaitan, maka yang lainnya adalah lebih kepada dalaman zakat Pulau Pinang itu sendiri. InsyaAllah tuan-tuan, boleh kita okey tuan-tuan tajuk tu, fatwa zakat kontemporari. Kalau tuan-tuan tak okey, kita sebut poligami. Kita bahas tentang poligami tuan-tuan. Jadi insyaAllah lah, sebab duk fikir juga tajuk apa nak sesuai supaya kita pun tak ada lagi kitab apa yang kita nak bincang ataupun kitab apa yang kita nak bawakan. Jadi bebaslah aku start pada tahun depan kita tengoklah kitab yang bersesuaian insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan yang kita bawakan ataupun satu kertas cadangan yang kita bawakan berkenaan dengan satu pandangan hukum zakat ke atas emas yang digadaikan di syarikat pajak gadai. Bagaimana ketetapan yang kita bawakan berkenaan dengan emas yang ada di pajak gadai? Persoalannya, adakah milik kita ataupun milik kedai? Pasal emas tu tak milik, emas tu tak wujud pada tangan kita. Status pemilikan tu lagu mana? Jadi kita nak bawakan perkara ini untuk kita dapatkan keputusan daripada Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Baik tuan-tuan, sebelum kita nak masuk tentang perkara ini, kita kena tahu dulu emas ni terbahagi kepada 2. Satu yang disebut sebagai emas pakai dan satu lagi emas simpan. Ni kena benda ni mau ingat dah, jangan lupa dah. Saya pun banyak kali dah ulang. Dalam pertemuan kita yang pertama pun saya sebut, pertama kali lah, tak ingat 2019 ke 2018. Kemudian dalam siri-siri pertemuan kita yang sebelum ni pun saya banyak kali sentuh berkenaan dengan emas ni. Jadi bila kita nak kira zakat emas ni dia terbahagi kepada 2. Satu emas simpan dan satu emas pakai. Jadi bila kita nak kira emas kita ni, kita kena asingkan emas pakai dan emas simpan. Bahagi 2 lah. Jadi kalau kita ada satu tempat yang kita kumpul, maka bezakan emas pakai dan emas tak pakai. Emas pakai ni kira 1 ton.
Pakai sekali maka dikira pakai. Pakai pik nuri ke, pakai untuk habuan suami ke, maka tu dikira pakai sekali ya. Dan mas tak pakai ni dalam tempoh 1 tahun, daripada Januari sampai Disember sebagai contoh, kalau kita ambil kalender Masihi, maka sekali pun tak pakai. Maka bila tak pakai, dia dikira sebagai mas simpan. Mas simpan. Termasuklah mas simpan ni jongkong ke, ataupun dinar ke yang kita beli, ataupun gulba, maka ini semua adalah mas simpan. Termasuklah mas rosak, yang mas sepihan-sepihan yang kita kumpul bawa dalam satu tempat, maka itu juga mas simpan. Jadi mas simpan merangkumi yang sedemikian. Baik, bila nak kira zakat, mas simpan dia mesti mencukupi dan melebihi. Istilah tu, dia mesti cukup dan lebih 85 gram, maka dia kena zakat. Cukup dan lebih. Maksud kata bila kita timbang-timbang mas simpan, genap 85 gram tepat, maka kena zakat. Dia bukan nak kena gaduh 85.1 baru kena, tak. Mencukupi 85 kena zakat. Kemudian mah yang kita pakai pula, dia mesti melebihi 250 gram. Yang ni lebih. Kalau timbang-timbang tepat 250 tak kena lagi. Tapi kalau 250.1 maka kena zakat atas mah pakai. Jadi kena separate di antara mah pakai dengan mah tak pakai. Sebagai contoh, kalau kita simpan, katakan kita ada 3 gram mah simpan, kita ada mah pakai 248 gram sebagai contoh. 248 tak lebih 250 uruf. Tapi kita ada mah gulba 3 gram, kalau campur jadi 251, maka soalannya kita kena tak zakat mah? Maka tak kena zakat. Pasal apa tak kena? Pasal yang tu mah simpan, yang satu lagi mah pakai. Maka yang pakai kita ada 248, yang simpan kita ada 3 gram, jangan campur dua-dua, maka dua-dua tak kena. Simpan tak kena, pakai tak kena. Okey, jelas tuan-tuan ah? Okey. Faham ni baru kita akan masuk masalah yang kita nak bicara malam ni. Okey. Jadi bila kita letak di mah ataupun di pacak gadai, maka tuan-tuan, mah yang letakkan di pacak gadai dia dikira sebagai mah simpan. Baru fahamlah bila mas simpan ni, maksud kata dia punya kadar zakat dia 85 gram dan ke atas kena zakat, no? Bila mas simpan. Okey. Soalan dia, adakah mah yang kita letak di pacak gadai ni dihukumkan sebagai milik kita? Maka tuan-tuan tengok bagaimana perbahasan fiqh. Di antaranya kata Al-Imam Nawawi, "Law rahana masyiyatan aw ghairaha min amwaliz zakati wa halal hawlu fatariqanil madhhabu wa bihi qata'al jumhur wujubuz zakati litamamil mulk." Sekiranya satu orang mencagar haiwan ternakan atau sesuatu harta zakat yang selainnya, apabila cukup haul, maka terdapat 2 jalan periwayatan di dalam mazhab. Menurut pada pandangan jumhur ulama, wajib dikeluarkan zakat atas sebab pemilikan yang sempurna. Maka kalau ikut pada jumhur ulama, mah yang kita letak di pacak gadai, mah tu milik kita. 100% adalah pemilikan orang yang pi pajak. Maksud kata di sini, kalau andai kata nah, saya bagi situasi, andai kata kita ada mas simpan 80 gram. Katakan kita ada mas simpan 80 gram. Kemudian kita pi pajak 10 gram. Total semua jadi 90 gram. Yang 10 gram tu adalah mah yang kita pakai. Mah kita pakai. Nah, 10 gram tu mah pakai. 80 tu memang tak pakai. Mah gulba katakan 80 gram. 10 gram mah tak pakai. Kemudian kita tak di pacak gadai 10 gram. 6 bulan tempoh untuk kita simpan. Tapi 6 bulan kita tak pergi tuntut ataupun kita tak boleh tuntut. Lanjut lagi kontrak jadi 1 ton. Bila lanjut jadi 1 ton, maka cukup haul 1 ton. Pasal kalau mana kita letak di pacak gadai, dia bermula haul simpan. Yang sebelum ni mah pakai, maka letak di ar-rahnu, maka dia jadi bermulanya haul bagi zakat simpanan, bagi mas simpanan. 6 bulan tak cukup lagi. Kemudian kita lanjut lagi 6 bulan, cukup 1 ton, maka cukup 1 haul. 10 gram campur dengan 80 gram, maka jadi 90 gram. Kalau faham daripada kaedah fiqh yang saya baca tadi, maka dia wajib keluarkan zakat
emas simpanan. Maksud kata dia kena zakat lah. Walaupun 10 gram tu, saya ni dah lah pergi pacak gadai 10 gram, kena pula zakat aku atas. Naya lagu tu. Dia faham lagu tu kan. Tapi kalau ikut kaedah fiqh lagu tu lah, dia kena zakat ke atas keseluruhan kerana itu adalah pemilikan. Boleh faham takat tu tuan-tuan? Okey. Disebabkan hal-hal yang kita lihat, keadaan ketika mana COVID-19 tuan-tuan, orang ni beratuk ramai kerana keadaan terdesak untuk memajak barangan gadaian kerana mereka nakkan duit cash. Oleh yang demikian tuan-tuan, kita buat ketetapan yang sedemikian kepada jawatan kuasa fatwa agar ada sedikit ruksah ataupun ada sedikit keringanan yang dapat mengurangkan beban daripada kalangan umat Islam di negeri Pulau Pinang kita ini. Tuan-tuan dengar. Okey. Mesyuarat memutuskan seperti berikut. Yang ni sirah fatwa. Emas yang digadai dikategorikan sebagai emas simpanan dan hukum zakat ke atasnya adalah wajib setelah mencapai nisab dan haul berdasarkan kepada dua situasi berikut. Pertama, bagi situasi emas yang digadaikan kerana keperluan, wajib dizakatkan ke atas baki emas yang masih menjadi milik sempurna penggadai setelah mana ditolak dengan kos upah simpan. Dan bagi situasi emas yang digadaikan kerana kehendak, bukan atas dasar keperluan, diwajibkan zakat ke atas keseluruhan emas yang digadaikan tanpa perlu menolak sebarang kos yang berkaitan. Jadi ada dua situasi keringanan kepada orang yang mana dia pacak gadai disebabkan keperluan, bukan dasar kehendak. Baik, kalau kehendak, kita sebut kehendak dulu. Kehendak, tuan-tuan, jenis pajak ni bukan pajak pasal keperluan, nak main harga emas ataupun saja nak dapat cash, saja-saja nak dapat cash di tangan untuk melabur di tempat yang lain sebagai contoh, nanti untung ambil balik, maka bukan atas dasar keperluan. Orang lagu ni bila dia pajak 100 gram sebagai contoh, maka zakat dikenakan ke atas 100 gram. Tak ada pengurangan pada 100 gram walaupun 100 gram tu tak ada kat dia, ada dekat ar-rahnu. Maka dikenakan zakat ke atas keseluruhan jumlah tersebut. Boleh faham? Itu yang pertama, mudah, yang kita sebut sebagai kehendak. Berbeza dengan dasar keperluan. Kalau keperluan, tujuan dia pergi pajak gadai itu adalah disebabkan dia hutang kerana nak beli makanan, kerana pakaian, kerana tempat tinggal, apa lagi? Kerana pendidikan anak, kerana kesihatan, kerana pengangkutan. Maka disebabkan 6 item yang kita sebut sebagai keperluan asas manusia, maka kalau dia hutang disebabkan perkara itu, ataupun dia ambil ataupun dia pajak disebabkan 6 benda tersebut, maka dia ada keringanan, iaitulah dia hanya diambil kira berdasarkan baki daripada yang dia miliki. Kaedah pengiraan dia lagu ni tuan-tuan. Kalau kita letak di pajak gadai ar-rahnu, saya ni tak pernah letak tuan-tuan pajak gadai pasal tak tahulah bagaimana polisi-polisi, kerana pajak gadai ni berbeza-beza. Ada yang letakkan 70%, 30%, ada yang 85%, 15%. Ada yang ikut-ikut pada syarikat lah masing-masing. Tapi sebagai contoh saya ambil ar-rahnu yapim. Ar-rahnu yapim ni kebiasaannya dia mengambil 70-30. Pembiayaan 70 dan 30 itu adalah baki simpanan, baki mah yang kita miliki. Tapi tak semua ar-rahnu lah ni tuan-tuan yapim. Bukan tak semua lah ni ar-rahnu itu hanya patuh syariah. Tuan-tuan kena hati-hati lah ni. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan perkataan ar-rahnu, tapi sebenarnya dia tu bukan Muslim pun. Lah ni saja lepas ambil tuan-tuan. Berhati-hati. Jadi kalau seandainya situasi kalau kita nak letakkan di pajak gadai, pastikan pajak gadai yang kita pajak tu adalah daripada kalangan yang patuh syariah. Kerana kalau tuan-tuan pajak di tempat yang tidak patuh syariah, dia boleh melibatkan ribawi. Berhati-hati nampak ar-rahnu, hebat ar-rahnu, tapi tengok tulisan sebelah, lain macam punya tulisan. Nak kata Melayu pun tak, nak kata Arab pun tak. Tuan-tuan berhati-hati. Berlambak tuan-tuan. Kedai-kedai lagu ni elakkan daripada tempat yang sedemikian, walaupun kos upah dia murah jika nak dibandingkan dengan
yang Islamik lah. Kadang-kadang orang suka tawaran yang sedemikian. Berhati-hati kerana dia akan terlibat dengan ribawi. Baik tuan-tuan, contoh kita ambil, kita letakkan di pajak gadai Ar-Rahnu. Bila letak di pajak Ar-Rahnu, tuan-tuan contoh tuan-tuan ada 100 gram mah. Bila kita ada 100 gram mah, maka kita letakkan di pajak gadai, yang kira ni kita akan dapat 70% daripada harga mah kita. Maksud kata 70 gram. 70 gram. Maksud kata kita akan miliki duit cash sebanyak 70 gram. Yang tu yang kita dapat. Maka baki 30 gram itulah milik kita yang kita nak kira zakat dan tolak dengan kos upah. Maksud kata di sini baki kita tinggal apa? Baki kita tinggal 30 gram saja. Maka bila nak kira zakat, kena ambil atas 30 gram tu saja tuan-tuan. Dia bukan ambil atas 1 gram, tapi akan ambil di atas 30 gram. Sebagai contoh, kita memang tiap-tiap tahun dah bayar dah zakat simpanan. Mah simpan, tuan-tuan, mah simpan, minta maaf, mah simpan. Kita miliki mah simpan 150 gram sebagai contoh. Kita ada 150 gram. Kemudian 1 tahun tiba-tiba kita ni ada kesulitan. Maka kita pergi pajak 100 gram. Tinggal kat rumah 50 gram. Yang 100 ni kita pergi pajak dan dapat duit daripada 70 gram. Maka baki 30 gram adalah baki simpan. Baik. Maka nak kira zakat, dia kena ambil baki daripada apa yang kita tinggal. Maksud kata tinggallah 30 gram. Jadi bila di rumah ada 50 gram campur dengan 30 gram, maka pada tahun berikut kita tidak dikenakan zakat mas simpan pasal tidak melebihi daripada jumlah 85 gram, iaitulah kadar nisab yang wajib bagi emas simpan. Maka tak kenalah. Tapi seandainya kalau dia ada 60 gram kat rumah, maka dekat pajak dia letak 1 gram, 70 gram pembiayaan, maka 30 gram lagi adalah baki, maka 30 campur dengan 60, maka dapat 90 gram. Dia tetap wajib mengeluarkan zakat mah simpan walaupun dia letakkan di pajak gadai. Maka nak kira zakat 90 gram darab dengan mas masa, darab dengan 2.5%. 90 gram darab dengan mas masa, darab dengan 2.5%. Itulah kaedah nak kira zakat simpan. Tuan-tuan, sama juga kalau tuan-tuan nak bayar zakat mah perhiasan, ada 260 gram, 260 gram darab dengan mas masa, darab dengan harga, darab dengan 2.5%, maka itulah kadar yang wajib ke atas emas yang kita kena. Dan tuan-tuan bila kira hari ni mesti bayar ni, wajib bayar ni. Dia tak boleh tuan-tuan kira hari ni besok baru nak bayar, tak boleh. Pasal emas ni harga dia berubah-ubah. Maka bila mana berubah-ubah, hari ni kira, hari ni kena bayar. Kalau tuan-tuan hari ni kira, besok baru nak bayar, besok kira lain. Tengok harga naik ke turun. Kalau harga sama tak apa. Kena kalau harga naik, maka kita bayar tak cukup. Berhati-hati tuan-tuan. Jangan sampai kita jadi orang yang bayar zakat tapi tak cukup pada kadarnya. Boleh faham tuan-tuan? Itu berkenaan dengan zakat ke atas emas yang kita letakkan di pajak gadai. Untuk keperluan tadi tuan-tuan, dia punya formula dia, nilai emas yang digadai tolak dengan upah simpan campur dengan nilai pembiayaan darab dengan 2.5%. Ataupun cara kaedah paling mudah adalah berapa persen daripada yang kita pembiayaan, maka baki itulah yang kita convertkan kepada gram, maka dapat gram tu campur dengan gram yang ada di dalam rumah kita untuk kita nilai sebagai emas yang diwajibkan ke atas kita bagi emas simpan. Habis, selesai. Itu perkara yang pertama berkenaan dengan kadar bagi emas yang kita letak di pajak gadai. Okey tuan-tuan, ada soalan tak berkenaan dengan perkara ni? Saya rasa jelas kot. Ataupun kalau tuan-tuan ada soalan, kita akan buka pada perakhiran pengajian kita insya-Allah. Baik, soalan yang kedua. Soalan yang kedua berkenaan dengan emas digital. Zakat ke atas emas ataupun pelaburan emas digital. Tuan-tuan, emas bagi zakat ke atas bagi pelaburan emas, sama ada digital ataupun fizikal lah. Okey, baik tuan-tuan. Yang ni ramai orang kita main tuan-tuan, termasuk tuan-tuan pun main juga.
Jadi kita nak tengoklah zakat tu lagu mana kita nak bayar. Simple tuan-tuan, mudah ya. Saya ringkaskan. Rupa-rupanya dah pukul 8 dah. Duk ingat boleh habis tuan-tuan. Panjang juga emas digital ni. Okey, konsep mudah tuan-tuan. Pertama sekali bila kita sebut kata pelaburan emas, tuan-tuan mimah. Benda yang paling simple kita sebagai orang awam, bila tahu kata kita ni mimah, termasuklah kita mimah yang atas media atas maya ni, atas talian ni, pastikan yang pertama produk yang kita beli, produk yang kita labur itu adalah produk yang patuh syariah. Tu mau tahulah. No, produk tu dia mesti patuh syariah. Lagu mana mesti patuh syariah? Dapatkan sijil lah. Pengesahan bahawasanya syarikat ni patuh syariah. Kalau kita melalui ejen, dapatkan daripada ejen. Kalau kita daripada bank, pastikan kita ada polisi daripada bank yang mengesahkan bahawa produk kita ini adalah patuh syariah. Itulah kita orang awam. Orang awam lagu tu ialah kita lagu produk halal lah. No, kita tengok cop halal, maka kita belilah pasal kita tahu tu cop jakim. Cop halal jakim, maka kita yakin, maka kita makan. Kadang-kadang tak cop halal yakin, tak cop halal jakim pun. Kadang-kadang cop halal Thailand pun kita tibai sebab tu ya. Pasal yakinnya pasal, no, yakin. Kita rasa ni yakinlah cop halal daripada pihak ataupun kerajaan negara Thailand. Kadang-kadang yang tak ada cop pun kita tibai sebab tu juga. Pasal apa? Pasal ustaz kami meletakkan keyakinan yang tinggi pada Allah. Mudah-mudahan makanan ni halal lagi baik. Tu kata orang ngaji ni payah sikit. Semua dia nak tibai tuan-tuan. Berhati-hatilah kerana dia menjadi darah daging. Baik. Jadi kita tugas orang awam lagu tu kerana ada badan autoriti yang akan mengesahkan bahawa produk ni patuh syariah, mengikuti ataupun meneruti piawai yang telah ditetapkan. Baik. Jadi bila tuan-tuan melabur di mah ni tuan-tuan, pastikan mah kita yang kita labur tu pertama dia ada mah tu. Antara item nak kata dia ni patuh syariah yang paling penting adalah mah tu wujud. Yang tu ya tuan-tuan. Mah tu mesti ada. Mah fizikal tu mesti wujud. Sama ada kita boleh ambil mah tu ataupun kita jual kepada pihak yang ketiga. Tu di antara perkara yang kita akan sebut kemudian lah. Tapi yang paling penting, produk yang kita masuk tu, pelaburan yang kita masuk tu, mah tu mesti ada. Masuk kata kalau kita melabur satu tempat, maka kita boleh ambil mah tu. Masuk kata kalau kita melabur, katakan kita ada 5 gram. 5 gram tu kita boleh ambil, kita boleh dapati, maka itu antara item yang kita boleh kata bahawa syarikat ni adalah patuh syariah. Tu antara sebahagian daripada item yang kita boleh kata dia patuh syariah. Pasal mah tu wujud. Kalau mah tu wujud, tuan-tuan, mudah. Nak kira zakat, kira berapa gram yang kita ada atas dasar emas simpan, darab dengan emas masa, darab dengan 2.5%. Sama macam kira zakat emas simpan. No? Sama macam kira zakat emas simpan. Contoh, tuan-tuan labur di satu tempat 100 gram, katakan 100 gram. Maka 100 gram tu kita boleh ambil satu jongkong. Contoh, kita boleh ambil satu jongkong 100 gram. Tapi kita tak mau ambil. Kita letakkan kat kawan tu biar dia yang simpan emas kita. Maka kalau situasi lagu ni cukup 1 ton, nak kira zakat 100 gram darab dengan emas masa, darab dengan 2.5%, maka itulah kadar zakat yang wajib ke atas kita bagi orang yang melabur zakat secara maya lah. Tapi tak maya sangat tuan-tuan. Dia bukan maya. Pasal emas tu wujud sebenarnya. Ataupun disistemkan. Maka boleh kita ambil ataupun boleh kita jual emas yang kita miliki. Tapi kita nak simpan. Maka bila simpan cukup 1 ton, maka dikenakan zakat mengikut berapa bilangan ataupun berapa gram yang kita ada. Itu yang pertama. Yang bermasalahnya tuan-tuan adalah bila mana kita labur di satu tempat, kita pun syok. Tak tahulah dia ni patuh syariah ke tak patuh syariah. Bila kita tanya ada tak ada emas, dia kata emas tak ada. Tapi emas tu ada dalam sistem. Dia kata emas tu ada dalam sistem. Dan kami ambil harga emas mengikut pada harga emas semasa. Jadi bila encik bos RM100, maka kita akan tengoklah harga semasa berapa. Maka encik akan dapat berapa gram. Jadi bila encik nak dapatkan keuntungan ataupun encik nak dapat keluar duit, maka encik akan dapat duit. Tapi emas tak akan dapat. Kita tanya emas ada tak? Emas tak ada, dia kata. Maka lagu ni dia disebut sebagai emas fizikal, emas maya. Maka bila emas maya ini tuan-tuan, hukumnya adalah tidak patuh syariah. Tak patuh syariah.
maka automatik dia adalah tidak patuh syariah, kerana semua dia hanya sekadar main dalam sistem. Dan inilah banyak yang dimainkan oleh broker-broker forex, tuan-tuan. Broker forex banyak guna kaedah ni. Dia main guna harga mah untuk main inilah pelaburan. Maka contoh kata tuan-tuan labur 30,000, harga emas tengah jatuh, tuan-tuan beli 30,000, tiba-tiba harga emas naik, tuan-tuan jual, tuan-tuan open position, kemudian close position, jual dan beli, ataupun buka dan tutup. Kemudian ketika mana close position, tuan-tuan dapat keuntungan, katakan mencecah naik kepada 50,000, daripada 30,000 naik kepada 50,000, maka cukup 1 tahun haul. Nak kena zakat tak? Kena zakat, maka tuan-tuan buat keluar atas 50,000. Maka zakat tak dikenakan ke atas 50,000, zakat hanya dikenakan ke atas 30,000, iaitulah kita punya pokok sahaja. Keuntungan 20,000 tak boleh diambil kira kerana ia adalah daripada sumber yang tidak patuh syariah. Sama hukum seperti mana forex yang kita bahaskan sebelum ni. Duit pokok tak ada masalah. Duit pokok tu duit pencen kita. Mungkin duit daripada kita kumpul, buh tabung dan sebagainya. Maka kita buh 30,000. Tapi seandainya duit pokok tuan-tuan kurang daripada 21,650, iaitulah kadar nisab pada tahun ini, maka tak dikenakan zakat turih. Tuan-tuan, kalau kurang daripada 21,650, contoh 10,000 ya. Tuan-tuan labur 10,000, untung 1 juta, contoh. Untung 1 juta. Nak bayar zakat 1 juta. Tapi pasal tak patuh syariah, kita ambil duit pokok balik, takat 10,000 ya, maka tak kena zakat atas simpanan, tak kena zakat. Tapi kalau tuan-tuan ada bank-bank simpan simpanan yang lebih daripada nisab, maka kenalah 10,000, tetap kena 10,000 nah. Maksud di sini tuan-tuan ada tabung haji, contoh tabung haji tuan-tuan memang dah ada 1,000. Maksud kata melebihi dah nisab, maka 10,000 tadi kena juga zakat kerana dia di atas kira zakat simpanan. Dia bukan kira atas zakat mah, tapi dia dikira sebagai atas zakat simpanan. Termasuklah kalau tuan-tuan ada 30,000 tadi, 30,000 tu bukan zakat mah tetapi zakat simpanan, kerana pelaburan tadi adalah pelaburan yang tidak sah. Lagu itulah tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah kalau tuan-tuan nak melaburkan duit tuan-tuan kepada pelaburan emas. Tuan-tuan jangan mai tanya saya, ustaz produk ni saya masuk, adakah produk ini dia patuh syariah? Wallahu ta'ala alam, saya akan kata lagu tu. Pasal saya tak tahu, produk ni berlambak tuan-tuan. Dan boleh saya katakan kebanyakannya insya-Allah yang terkenal-terkenal ni semuanya patuh syariah kerana ada badan autoriti yang telah mengeluarkan pensijilan yang patuh syariah lah. Jadi tuan-tuan ambil lah syarikat-syarikat tu. Jangan duk ambil syarikat-syarikat yang kita pun tak tahu asal usul dia. Sebab orang kata masuk ni boleh dapat tiap-tiap bulan. Oi, pelik Kalau jenis boleh bagi tiap-tiap bulan pulangan, dia kata tiap-tiap mesti dapat tiap-tiap bulan. Ni di antara benda yang kita boleh nampak dah. Benda ni bukan patuh syariah. Pasal bila pelaburan ni dia bukan boleh bagi secara pulangan tetap. Dia mestilah bergantung kepada harga turun dan naiknya emas. Okey tuan-tuan boleh faham jadi kaedah nak bayar zakat emas pelaburan lagu itulah. Kalau ada fizikal, kita ambil gram berapa yang kita miliki. Kemudian kalau tak ada fizikal, kita akan ambil duit pokok ya, berapa yang kita laburkan. Kalau lebih nisab darab dengan 2.5%. Tuan-tuan, zakat mah, dan kita sebut mah ni tuan-tuan, mah ni dia item ribawi. Kita kena tahu mah ni dia adalah item ribawi, barang riba. Mah ni barang riba. Sebab tu hati-hati tuan-tuan, mah dan wang ni dia item riba. Forex sebab apa dia banyak benda yang kita sebut tadi tidak patuh syariah, kerana forex dia melibatkan pertukaran mata wang. Dan bila sebut pertukaran mata wang, dia mestilah ada satu syarat yang kena patuhi, iaitulah taqabud, iaitulah mesti pada majlis yang sama, mestilah bersifat lani ketika mana penyerahan. Termasuklah mah pun sama, mah adalah item ribawi. Dan mah di antara dia punya piawai yang diberikan, dia mesti ada taqabud, iaitu mesti bersifat lani, pertukaran tu ataupun pembelian tu mesti pada majlis yang sama dan bersifat lani. Dia tak boleh tangguh. Sebab tu bila mah beli secara ansuran, maka tak dibenarkan, dia tak patuh syariah. Kita beli mah secara ansuran, hukumnya adalah tidak patuh syariah. Tak boleh tuan-tuan. Kita bayar 100 dulu, kemudian bulan depan kita bayar lagi 100, bulan 3 kita bayar lagi 100, bulan 4 kita bayar lagi 100. Cukup 400, katakan dapat 2 gram mah.
maka dapatlah 2 gram emas pada bulan yang keempat. Maka hukum buat pembelian secara ansuran ni adalah tidak patuh syariah, tak boleh. Sebab itulah bila pelaburan emas, berhati-hati kalau jenis kita tempat yang tak patuh syariah ni, yang jenis kita bubuh sikit, nak kena tengok balik akad yang digunakan tu lagu mana. Adakah sikit-sikit tu akad jual beli? Maka bila beli sikit-sikit tak mencukupi 10 gram, maka kita duk bayar secara ansuran, maka dia boleh jadi tidak patuh syariah. Jaga baik-baik. Habis ada kedai-kedai yang kita tengok, kedai-kedai terkenal, mereka buat ada yang boleh bayar secara ansuran. Lagu mana? Kan? Ada orang boleh buat pembelian emas secara ansuran 6 bulan, 4 bulan. Macam mana kaedah nak lari daripada pembelian secara ribawi? Pasal kalau kita beli secara ansuran, maka dia akan terkait dengan item ribawi, maka dia adalah berdosa dan tidak patuh syariah. Maka kaedah yang digunakan, ni saya sebut tuan-tuan, kaedah yang digunakan oleh beberapa pihak berkenaan untuk mengislamikan ataupun menjadikan ia patuh syariah adalah mereka menggunakan akad yang berbeza, tidak menggunakan akad jual beli. Pasal kalau akad jual beli daripada awal aku beli secara ansuran, maka dia akan jadi ribawi. Tapi pada akad kalau dia gunakan atas akad simpanan amanah, ni kebanyakan orang gunalah simpanan amanah. Maksud kata bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, aku ni bukan beli mah, tapi aku bagi hang simpan duit aku. Ni kaedah dia. Maksud kata RM100 aku bagikan hang simpan dulu. Kemudian yang kedua aku bagi lagi 100 hang simpan dulu. Bulan ketiga aku bagi hang lagi simpan lagi. Mai bulan keempat cukup RM400. Maka ketika itu barulah terjadinya akad jual beli. Cukup lagi tu duit aku. Kedai kata cukup duit hang RM400. Maka hang nak beli tak? Kita pun kata aku beli dengan kadar, dengan harga yang kita telah persetujui pada 4 bulan yang sebelum. Maka kawan tu pun jual, kita pun beli, tak ada isu penangguhan pembelian. Tu kaedah Islami. Tuan-tuan, kadang-kadang pentinglah kita mengaji muamalat ni lagu tu lah. Untuk kita nak lari daripada riba. Pasal jual beli ni, pasal pinjaman ni dia terkait dengan riba lah. Riba terjadi disebabkan 2 benda yang saya sebut dah. Yang pertama pasal pinjaman tu terjadinya riba. Yang kedua, riba ni terjadi pasal adalah pertukaran pada item ribawi ataupun barang ribawi. Barang ribawi ni terbahagi kepada 2, satu emas perak, dan juga yang keempat lagi item adalah disebabkan barangan asasi, iaitu beras, ataupun dalam hadis sebut gandum, garam, itu semua adalah item-item ribawi. Maka emas dan perak dinisbahkan dengan wang, dan emas tu juga dinisbahkan dengan emas yang kita ada lah. Mah yang kita sebut sebagai mah lah, mah betul tuan-tuan. Jadi bila kita beli barang mah, dia mesti patuhi syarat je, iaitu taqabud, iaitu mah tu mestilah bersifat lani pada majlis yang sama. Beli mah dia tak boleh tangguh, dia mesti ada barang la tu juga. Boleh faham lah? Jadi tuan-tuan kalau nak beli suran-suran, pergi kat kedai tu tanya dulu akad yang digunakan akad apa. Kalau dia kata akad jual beli, tuan-tuan jangan duk beli. Maksud kata dia tidak memahami kaedah lagu mana nak buat bagi kaedah tu jadi kaedah yang Islami. Ulama fikir sampai tahu tu lah tuan-tuan, untuk elakkan daripada kita ni terkesan daripada ribawi. Sebab tak semua orang boleh beli barang emas ketui kan. Ada orang susah, tapi dia nak juga emas. Pasal emas ni harga yang kita sebut sebagai strong value lah tuan-tuan. Maka dia nak beli juga sikit-sikit duit simpanan dia. Maka kalau dia nak buatlah dengan akad simpanan amanah, untuk dia beli, kawan tu jaga, and then pada penghujungnya barulah dijual dengan akad jual beli. Ada banyak lagi akad tuan-tuan, tapi setahu saya akad itulah yang kebanyakannya orang guna. Boleh faham baik. Kadang-kadang tuan-tuan, tadi kita berbalik sikit pada bab yang pajak gadai tadi. Sebenarnya ada orang yang mereka ni pajak gadai disebabkan kehendak tadi. Kehendak. Orang cerdik ni tuan-tuan, mereka ni beli mah, bukan beli mah, mereka pajak gadai barang mah mereka untuk beli mah lain, untuk mereka dapatkan duit keuntungan daripada pajak. Ni orang kehendak. Sebagai satu situasi, kami sembang dengan Yapim, satu orang tuan-tuan, ketua syariah. Maka tanya, ada ke orang pajak gadai atas dasar kehendak? Kita tanya soalan tu. Dia kata ada. Pasal apa tak ada? Mah yang tuan-tuan ada contoh. Tuan-tuan ada mah 20 gram mah contoh.
Saya bagi contoh lah. Tuan-tuan ada 20 gram emas. Harga emas tengah jatuh, tuan-tuan, harga emas tengah jatuh, katakan down sampai lah ni 300. Katakan satu ketika harga emas jatuh RM270. Orang yang duk main pelaburan emas ni tuan-tuan, ataupun lepas ni duk main pajak, bila turun RM270, lepas pajak 20 gram emas yang lepas ada di pajak gadai. Okey, 20 gram, pembiayaan katakan dapat 14 gram kan. Maksud kata 70%, lebih kurang lah 70%. Maka katakan lepas dapat 14 gram. Dapat duit cash 14 gram. 14 gram darab dengan 270 lah. Alamak. Berapa ribu? Dia tak main lah tuan-tuan. Berapa? 14 gram darab dengan 270, katakan berapa? Berapa? 3,700. 14 gram kali dengan 270. 3,000 lebih lah. 3,000 lebih lah. Okey. Sikit sangat tau. Kata 100 gram lah. Nampak je sikit sangat. Macam tak seronok pula tuan-tuan. Tuan-tuan 100 gram katakan. 1 gram 70%, maksudnya 70 gram. 70 gram. 70 gram katakan kali dengan 270. 18,900. 18,900. Okey, macam ni. Katakan macam tu situasi tadi 1 gram, maka dia dapat 18,700 di tangan. Duit cash. 20 gram lagi dia letak di pajak gadai Arhanu Yapim, contohlah kita bagi nah. Okey. Dapat duit kat tangan dia 18,000 tu, apa dia buat? Dia pergi beli emas baru. Dia pergi beli emas baru dengan harga 18,700. Kuranglah sikit daripada 1 gram, mungkin dapat berapa gram 70 gram lah. Dapat 70 gram lah. Okey, dia beli dengan harga 70 gram. Kemudian bila dia beli 70 gram, dia dapat barang emas 70 gram, dia pergi lagi Arano, dia pergi pajak lagi 70 gram, dapat lagi kurang 70% pembiayaan, maka dia beli lagi. Daripada 70 gram, 70%. Maksud kata 50 gram lah, katakan 50 ke 40 lebih, maka dia pergi beli lagi barang 40 gram sampai 6 kali. Kira balik tuan-tuan, boleh buat sampai 6 kali. Maksud kata dia akan dapat sekecil-kecil gram sampai rapat terus. Dan tempoh upah dia 6 bulan. Maksud kata adalah kos upah dia mungkin 800 lebih, mungkin RM1,000 kos upah. Baik. Lepas tunggu tempoh 6 bulan. Sampai cukup 6 bulan, harga emas naik. Maksud kata lepas ni boleh baca lah, jenis-jenis kaki baca harga emas ni. 6 bulan kemudian harga emas melonjak balik daripada 270 naik kemuncak balik kepada apa? RM300. Maka ketika itulah tuan-tuan, lepas beli balik, duk bayar balik, kemudian depa dapat keuntungan sekitar lebih kurang dalam RM3,000 atau RM4,000 untung kat atas angin. Ni kaedah lepa buat lah. Tu kalau kena harga naik lah. Kena 6 bulan lagi harga turun, lepa tak jual. Tapi lepa sambung lagi kontrak upah. Untuk lepa pastikan harga naik, tapi rugilah sikit pasal kos upah lagi bertambah. Tapi lepas jangka 6 bulan akan naik, maka bila jual balik, memang kebanyakan daripada kalangan orang cerdik pandai ni tuan-tuan, lepas buat untung. Untung atas angin lebih kurang dalam RM3,000 ke RM4,000 setiap kali lepas buat. Lepas tu tunggu harga turun, kemudian lepas beli, lepas pajak, dia buat ruling duit lagu tu. Ini antara orang yang kita pun tak terfikir tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun tak terfikir bila dengar macam tu, loh rupanya ada kaedah tu. Tuan-tuan bolehlah try. Tapi kalau rugi jangan cari saya tuan-tuan, tu kaedah lah. Jadi kalau orang yang main lagu tu, maka dia disebut sebagai orang yang kehendak. Kerana dia bukanlah ada dasar keperluan. Kalau nak kira zakat simpanan dia, zakat emas simpan, maka dia kena kira ke atas keseluruhan yang dia simpan di pajak gadai. Dia tak ada tolakan seperti mana yang kita sebut pada orang yang ada pada keperluan tadi. Baik, yang terakhir malam ni tuan-tuan lah zakat ke atas pembinaan dan juga pembaikan masjid. Boleh tak boleh zakat kita gunakan untuk pembinaan dan pembaikan masjid? Ni pun penting juga. Pasal kadang-kadang bila tengok tabung pembinaan masjid, inilah zakatku untuk inilah zakatku pada tahun ni, dia berbulan tabung. Maka tabung tu untuk pembinaan masjid. Maka adakah zakatnya diterima ataupun sah ataupun tidak? Kita tengok bagaimana pandangan fatwa di negeri Pulau Pinang berkenaan dengan hal yang demikian. Ni ramai orang buat tuan-tuan. Ramai orang buat. Pasal apa? Pasal mereka kata masjid ni adalah di bawah asnaf fi sabilillah. Semua kira fi sabilillah lah. Bubuk lambuk pun fi sabilillah.
Okey, baik. Sebelum saya nak tu, saya bawakan dulu beberapa pandangan alim ulama berkenaan dengan hukum yang kita nak bicarakan. Ada ulama yang membenarkan dan ada ulama yang tidak membenarkan. Baik, kita tengok ulama yang tidak membenarkan terlebih dahulu, tuan-tuan. Oh, hilang mana? Boleh cari tak jumpa ni. Allah Akbar. Tak tanda tuan-tuan, asal tak? Okey. Ulama yang tidak membenarkan. Keempat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, meletakkan definisi fisabilillah tu, kita sedia maklumlah, fisabilillah tu adalah perang, fisabilillah tu yang asasnya adalah perang. Kemudian mailah kemudian ni ulama kemudian barulah memperluaskan makna fisabilillah itu dengan apa saja benda yang boleh menegakkan ataupun boleh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ada pandangan daripada Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahawa jumhur ulama bersepakat bahawa zakat tidak dibenarkan untuk diagihkan kepada selain yang disebutkan dalam Quran. Yang ini 8 golongan asnaf. Penggunaan zakat bagi tujuan pembangunan masjid, jambatan, pembangunan ini termasuklah pembinaan masjid, jambatan, peparitan, saluran air, membaiki jalan, mengkafankan mayat dan menyelesaikan hutang adalah tidak dibenarkan. Hutang ni kita kena fahamlah, hutang yang tidak termasuk dalam golongan al-gharimin. Kerana salah satu daripada asnaf adanya orang yang berhutang, tapi bukanlah hutang yang dimaksudkan di sini, hutang yang tidak dibenarkan terima. Hutang yang lain lah. Ada hutang yang boleh terima, ada hutang yang tak boleh diterima. Okey, maka kata Dr. Wahbah Zuhaili, maka tidak dibenarkan sama sekali untuk pembinaan masjid. Termasuklah dalam kitab Al-Majmu' pun sama tuan-tuan, mengatakan bahawa tidak harus guna duit zakat untuk pembinaan masjid. Tak boleh. Tapi ada juga pandangan yang lain yang menyatakan bahawa seperti mana pandangan Mahmud Shaltut, menafsirkan fisabilillah sebagai maslahah umum yang tidak dimiliki oleh mana-mana individu, tetapi pemilikannya hanya untuk Allah dan manfaatnya untuk makhluk Allah. Syekh Mahmud Shaltut juga pernah ditanya berkaitan penggunaan kutipan zakat untuk membina masjid, dan beliau berpandangan jika masjid yang ingin dibina itu satu-satunya masjid yang terdapat di kawasan tersebut, atau terdapat masjid lain tetapi tidak mampu menampung jemaah yang ramai dan memerlukan pembinaan masjid baharu atau memperbaiki atau membesarkan masjid, sedia ada, kerana penjarakan tersebut menepati apa yang disebut dalam ayat 60 surah At-Taubah di bawah asnafi sabilillah. Maka pandangan beliau kata boleh, tetapi atas dasar terdesak lah. Kalau kita faham di sini, maksud kata memang dalam keadaan yang mendesak, maka ketika itu barulah boleh untuk digunakan duit zakat untuk pembinaan masjid. Baik, itu pandangan ulama. Banyak tuan-tuan pandangan ulama, saya baca dua ialah, satu ulama yang tidak membenarkan dan satu ulama yang membenarkan. Baik, syarah fatwa atau sirah fatwa. Wang zakat tidak harus digunakan untuk membina atau membaik pulih masjid selagi ada sumber-sumber kewangan yang lain yang boleh digunakan. Habis. Tuan-tuan, maka pandangan ataupun fatwa di negeri Pulau Pinang menyatakan bahawa wang zakat tidak harus untuk digunakan bagi membina atau membaik pulih masjid. Tidak harus ni tidak boleh lah tuan-tuan, tidak sah lah. Tidak harus ni tidak sah ataupun tidak boleh. Maka tak boleh kita guna duit zakat untuk kita letakkan pada pembinaan ataupun perbaikan masjid, kerana banyak lagi sumber kewangan yang boleh digunakan. Nak tanya tuan-tuan, betul tak? Ada tak sumber yang lain boleh guna untuk bina masjid? Nak tanya tuan-tuan. Ada. Ni ada wakil, dia tahulah. Nak bina masjid ni berapa persen duit ICU lah, duit kerajaan negeri lah kan.
duit maib lah, duit wakaf tu pun kalau lepa tolong publish lah, wakaf ni tolong publish. Kemudian lebih kurang 70% daripada duit sumbangan daripada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. 30% lagi duit collection kan, collection orang ramai, tunggulah 3 tahun 2 tahun setahun. Kena masjid rancak lah dia. Kena masjid kampung lah ia kan. Panjang sikit lah collection tu. Tapi kebanyakan di Pulau Pinang kita ni, maka kalau ada collection, maka cepatlah insya-Allah adanya orang yang nak donate, adanya orang nak bagi sumbangan, ada yang nak wakaf. Termasuklah salah satu masjid di negeri Pulau Pinang kita ini, Masjid Dia Teruk dah. JKR memang mengesahkan bahawa reput dan sebagainya, maka mereka dah buat untuk buat pembinaan semula. Maka ada satu orang yang dermawan, dia nak wakafkan keseluruhan kos yang memakan jumlah berjuta ringgit. Dia nak wakafkan semua jumlah tu. Tak perlu lagi duit daripada kerajaan, maka dia nak wakaf ataupun dia nak semua sekali wakafkan keseluruhan. Maka inilah kita sebut kata orang ni adalah masih lagi ada sumber yang boleh kita gunakan untuk pembinaan masjid. Jadi di Pulau Pinang ni tak ada isu dah tuan-tuan. Pinang elok dah tuan-tuan. Okey. Okey, yang kedua, penggunaan wang zakat untuk membina atau membaik pulih masjid adalah diharuskan daripada asnaf fi sabilillah jika keadaan terdesak dan tiada sumber lain melainkan wang zakat saja. Maka diringankan nombor 2. Nombor 2, boleh digunakan seandainya tak ada lagi sumber yang lain. Maksud kata tunggu lama tuan-tuan, tak ada. Kira peruntukan pun tak ada, apa pun tak ada, wakaf pun tak ada, tinggal duit sumbangan je. Maka ketika itu duit zakat berlambak barulah boleh digunakan dengan syarat mendapat perakuan daripada mufti kerajaan negeri Pulau Pinang terlebih dahulu. Ini syarah fatwa yang telah dikeluarkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila tunggu sampai perakuan mufti, maka ia memakan masa ataupun dia bukanlah proses yang mudah. Oleh demikian, kalau tuan-tuan nak keluarkan zakat, jangan sekali-kali mengeluarkan zakat bagi pembinaan ataupun pembaikan masjid. Maka gunakan atas dasar wakaf. Pembinaan dan pembaikan ni kebanyakannya adalah wakaf, yang kita akan dapat manfaatnya berkekalan. Selagi mana ada benda itu, maka manfaat itu kepada pewakaf. Jadi wakaf lah, wakaf. Jadi zakat agihkan kepada 8 golongan asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Boleh? Jadi ada 3 hukum yang kita bicara malam ni berkenaan dengan hukum zakat kontemporari. Dan ketiga-tiga ni hanya berkait rapat dengan Pulau Pinang saja tuan-tuan. Dekat negeri lain dia tidak diguna pakai. Kerana di Pulau Pinang kita ada enakmen negeri. Begitu juga dengan tauliah mengajak di Pulau Pinang hanya boleh mengajak di Pulau Pinang saja. Dia tak boleh pakai tauliah di negeri-negeri yang lain. Kena faham tuan-tuan, kita kena faham punca kuasa tau. Masa di negeri-negeri ni dia ada kuasa-kuasa masing-masing. Maka setiap apa saja enactment, maka dia tertakluk kepada bidang kuasa negeri. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Ya. Apa dia sekali lagi? Minta maaf. Kalau ustaz-ustaz nak mengajar kan, belajar agama, ilmu agama ni semua kan, kuliah agama, kita bayar beli zakat kita untuk buat. Untuk makluman 5 Disember ni insya-Allah 1,500 guru agama dan lebih kurang dalam 300 lebih guru agama 300 lebih, guru Quran 1,500 orang. Zakat Pulau Pinang akan kreditkan ke akaun mereka atas dasar asnafi sabilillah. Maka boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Kerana mereka ini berada pada urusan tak kaya. Dia bila asnafi sabilillah boleh. Saya jumpa saya insya-Allah. Kami kan tu majlis kuliah macam ni, dekat kami dari segi surau ni minta dekat pusat zakat untuk bagi satu bajet untuk bayar untuk kuliah. Okey. Yang tu berdasarkan kebanyakan kepada, kalau ada daripada surau-surau, dia pertama sekali atas pertimbangan ketua pegawai eksekutif lah. Tapi untuk skim tu tak ada. Di zakat Pulau Pinang tak ada. Kerana kita lihat situasi di surau-surau dan masjid-masjid ni, satu ada sumber kewangan lah yang berdasarkan daripada kutipan orang ramai.
Setakat ni di Pulau Pinang tak ada lagi lah kita bagi kepada. Tapi kalau kata boleh tak boleh hukumnya untuk kita bagi kepada asatizah yang mengajar agama, maka boleh kerana ia termasuk asnaf fi sabilillah. Tetapi seandainya kalau kita ni orang yang nak bayar terus, contoh kata ustaz tu kita bagi 1,000 terus, duit zakat kita 1,000 kita bagi kepada satu orang asnaf fi sabilillah, maka kaedah pelaksanaan tu tak kena. Pasal dia ada lagi asnaf muqaddam yang perlu kita utamakan, iaitu asnaf fakir dan miskin. Asnaf fakir miskin kena utama. Dia tak boleh direct fisabilillah, dia kena fakir miskin. Dan kita bagi kepada seorang tu pun tak kena, tak menepati seperti mana kaedah yang ditetapkan oleh mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Pasal dia mesti kepada 8 golongan asnaf. Tak dapat 8 pun, 3 golongan pun boleh, tetapi setiap golongan kena ada 3 orang. Jadi lebih kurang dalam 9 orang. Maka kalau kita nak bagi direct kepada asatizah, boleh kita bagilah separuh kat zakat, and then lebihan tu kita nak bagi sendiri, bagi kepada asatizah. Boleh. Zakat kita kata 10,000, 5,000 kita bagi zakat Pulau Pinang, 1,000 bagi kata setiap ustaz. Ustaz Syari 2,000 lah. Contoh lah kan. Maksud kata boleh kat situ lah. Pasal kita dah lepas pada perintah ulul amri satu hal. Yang kedua, kita barulah lepas kita nak bagi agih kepada sendiri, tapi lebih baik kita bagi kepada asnaf fakir dan miskin lah tuan-tuan. Itu asnaf yang perlu kita utamakan, insya-Allah. Ada lagi soalan tuan? Zakat ya, jangan tanya soalan lain tentang zakat ya. Kuku ada lagi. Kita tak ngaji tuan-tuan tahun depan? Saya nampak sebab pihak surau dia minta untuk saya mengajar berkaitan dengan ilmu fiqh. Saya takhusus saya tuan-tuan lebih kepada Al-Quran dan hadis. Jadi tak lain tak bukan saya nak mengajar hadis juga. Tapi ada tak ada asatizah kat sini mengajar 40 hadis? Apa dia tuan-tuan? Ilmu fiqh lah. Saya dah ada tengok satu kitab ni. Dia 40 hadis hukum fiqh. Ada lagi? Okey. Kita set lah. InsyaAllah kita akan bahaskan bermula Januari 2024. Bulan depan kita free lagi. Maksud kata kita buat bebas lagi satu episod. Kemudian bermula Januari insya-Allah kita akan mulakan pengajian kitab kita 40 hadis tentang hukum fiqh insya-Allah. Sebab saya tak mau lari daripada hadis. Pasal kalau nak suruh saya sentuh tentang fiqh, berat sikit lah. Daripada awal sampai habis berkaitan dengan fiqh, dia perbahasan fiqh ni panjang, khilaf dan sebagainya. Tuan-tuan dah setuju, okey lah. Tapi kalau nak suruh mengajar juga, kitab yang saya nampak mudah, Safiyatul Najah lah. Tu antara kitab ringan sikit lah untuk mengajar tentang ilmu fiqh. Tapi saya tak bawa kitab tu. Cuma kalau tuan-tuan dah setuju kitab 40 hadis ni, okey, dia tak lari juga daripada perbahasan fiqh, insya-Allah nah. Okey, set. InsyaAllah nah tuan-tuan. Baik. Harga kah? Harga saya tak boleh umum sekarang. Pasal kalau saya umum sekarang, saya telah mendahului timbalan ketua menteri satu yang merangkap yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Tunggu tahun depan lah, insya-Allah. Sekolah-sekolah ada sekolah agama yang putih macam zakat macam 1,000 kan contoh. Kita bayarkan dia. Dia akan dibayarkan zakat bagi separuh pada orang kan. Betul. Okey. Lepas ni ejen wakalah. Maksud kata wakil kutipan zakat Pulau Pinang yang sah. Baik. Ada tempat yang dapat pulangan balik 50%. Ada ejen, ada wakil yang dapat 50%, ada wakil yang dapat 3/8, ada wakil yang dapat 2/8. Maksud kata ada wakil 25%, ada wakil yang dapat 37 lebih kurang 37%. 37.5%, ada wakil yang dapat 50%. 50% tu adalah portion amil. Iaitulah bila kita bagi balik 50%, lepas kena agih kepada asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf fisabilillah, dan yang keempat mana-mana asnaf yang mereka rasa ada daripada kalangan mereka. Termasuklah kalau ada orang yang berhutang, gharimin, ataupun ibnu sabil, ataupun mu'allaf, maka ada 4 portion, ada 4 bahagian yang perlu mereka dapat. Mereka tak akan dapat amil.
Lepas tak dapat upah amil. Lepas bukan amil. Lepas 4/8 tu agih, kebanyakan mereka agih dalam sekolah tu sendirilah. Dalam sekolah sendiri tu kebanyakan daripada wakalah kami ni lepas ambil 4, iaitu asnaf fakir, ada pelajar fakir, ada pelajar miskin, ada pelajar Ibnu Sabil, maksud kata terputih lah daripada luar negara kan, lepas main belajar, ataupun orang luar yang mai untuk dapatkan donation, zakat. Dan yang keempat, fisabilillah lagi luas lah. Fisabilillah ni merangkumi apa saja, termasuklah mereka belajar pada jalan Allah, maka itu juga fisabilillah. Jadi tuan-tuan digalakkan untuk bayar kepada wakil-wakil kami, tak ada masalah. Pasal itu adalah ejen yang sah, wakil yang sah. Yang tak boleh, kalau ada wakil daripada luar negeri Pulau Pinang, tu jangan duk bayar. Report kat saya. Pasal itu adalah bertentangan dengan enakmen negeri, maka boleh tangkap. Kami bisa ambush. Lepas buat talk dekat dalam negeri Pulau Pinang kita, maka kami ambush bersama dengan Jabatan Agama Islam. Dan ini masih lagi dalam pembicaraan. Kerana ia bertentangan dengan enakmen negeri. Kita ada. Tak boleh, negeri lain tak boleh kutip kat kita. Pulau Pinang, kita pun tak boleh kutip kat negeri Kedah, tak boleh, tak dibenarkan. Maka masing-masing negeri dalam masa dia kembali kepada enakmen negeri. Wallahu ta'ala alam. Boleh tekan dulu tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada lagi kita akan sambung lepas ni kat meja makan kita, insyaAllah dia tarik buah apa sikit. Jadi kalau tuan-tuan ada lagi persoalan yang panjang, kita kupaskan selepas ni insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Ampun maaf dipinta. Andai terkasar bahasa, tersasul bicara, mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.